Assalamualaikum, hi and welcome back to my channel. Untuk video hari ini, aku akan menceritakan tentang kisah wanita yang dikurung oleh ibu kandungnya sendiri selama 26 tahun di dalam gelap. So, tanpa melengahkan masa, let's move to the video. Blanche Mania adalah anak yang lahir dalam keluarga bangsawan. Lahir pada 1 Mac 1849. Dia ni lahir dalam suasana yang senang sebab keluarga dia tergolong dalam golongan keluarga yang senang, berperwatakan menarik dan diakui mempunyai paras rupa yang sangat cantik. Blanche ni selalu datang ke majlis-majlis keramaian yang diadakan di kawasan tempat tinggalnya. Pada usia Blanche yang ke-25 tahun, Blanche ni dah mula rasa untuk mempunyai pasangan dan mempunyai kehidupan sendiri. Rombongan meminang pun datang untuk cuba menyunting dirinya, tapi semuanya ditolak oleh ibunya. Hajat Blanche ni tercapai apabila dia mengenali seorang peguam yang lebih tua daripadanya. Blanche ni ceritalah yang diri dia ni dah suka dekat peguam tu dekat ibu dia. Dan di sinilah konflik antara ibu dan anak bermula. Louis ni menganggap pilihan anaknya tu tak sesuai dan si ibu ni merayu supaya anaknya melupakan peguam tu. Tapi hati Blanche ni dah tekad dan ini dah mengakibatkan pertengkaran panjang di antara dua anak beranak ni. Apatah lagi bila ibu dia dapat tahu yang Blanche ni cuba keluar senyap-senyap semata-mata nak jumpa dengan kekasih hatinya. Menyedari betapa tegasnya Blanche ni mempertahankan pilihan hatinya, Louis tahu hanya hukumannya akan membantu Blanche untuk melupakan kekasih hatinya. Pada satu hari ni, Blanche disuruh oleh ibunya untuk naik ke loteng yang gelap sebagai usaha untuk merubah fikirannya. Tapi Blanche tetap berkeras hati walaupun dah beberapa hari dia dikurung dekat loteng tu. Walaupun dia hanya dibekalkan dengan sisa-sisa makanan dan tiada tempat tidur yang selesa untuk dirinya, tapi hatinya tetap tak berubah. Marah dengan kecekalan hati anaknya, Louis ni mengambil tindakan yang lebih keras. Si ibu ni dah merantai Blanche supaya pergerakannya terbatas. Blanche ni dibiarkan tak berpakaian dan dipukul bagi memastikan niat Blanche ni nak kahwin dengan peguam tu berubah. Tapi semua tu tak jalan. Blanche ni tetap dengan pilihan hatinya. Disebabkan Blanche ni terlalu degil, ianya memaksa Louis bertindak dengan lebih kejam. Satu-satunya tingkap yang ada di loteng tu ditutup dengan papan. Langsir pula dinaikkan bagi menutup cahaya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Nasib Blanche di atas loteng tu akhirnya kekal menjadi rutin. Di situlah dia hidup, makan dan minum apa sahaja yang diberikan kepadanya. Akibat dirinya dirantai, segala urusan perkumuhan dilakukan kat mana je yang boleh. Kehilangan gadis tu berjaya dikaburi oleh ibu dan abangnya yang mengakui bahawa Blanche telah dihantar untuk sambung belajar ke United Kingdom. Tak lama lepas tu, Blanche pun dikatakan dah habis belajar dan memilih untuk menetap di Scotland. Situasi tu kekal macam tu walaupun pada tahun 1885, peguam yang disukai oleh Blanche telah pun meninggal dunia 9 tahun selepas Blanche dikurung. Tak ada siapa yang cuba menyangkal misteri kehilangan Blanche dalam komuniti mereka, kecuali seorang individu yang tidak dikenali akhirnya memberi pesanan misteri kepada pihak polis dan menceritakan tentang seorang perempuan yang telah dikurung pada tahun 1901. Pihak berkuasa percaya bahawa surat tersebut telah ditulis oleh pembantu rumah keluarga Mania yang telah berkhidmat dekat situ. Pada Mac 1901, pihak polis telah melakukan penyiasatan ke atas rumah agam keluarga Mania dan menyedari tentang status keluarga tersebut pasti akan menyukarkan siasatan yang akan dijalankan. Louis ni membenarkan mereka masuk menyiasat. Pada mulanya tak ada apa-apa yang pelik, tapi lepas salah seorang petugas mendapati wujud bau kurang menyenangkan dari atas rumah tersebut, mereka pun memeriksa bilik yang terkunci terletak di bahagian loteng. Sedar bahawa itulah punca bau busuk yang ada, mereka memecah mangga yang berkunci lalu menemui Blanche. Blanche pada ketika itu sudah pun berusia 50 tahun, sedang berbaring dalam gelap dalam suasana busuk yang sukar untuk digambarkan. Beratnya menyusut kepada 25 kg, tidak lagi mampu berdiri sendiri akibat dirantai selama 26 tahun 2 bulan tanpa mampu bergerak. Berdepan dengan siasatan, kedua-dua anak beranak Mania ni yang bertindak mengurung Blanche cuba untuk mempertahankan diri. Abang Blanche yang bernama Marcel menyifatkan apa yang berlaku adalah rancangan ibunya. Marcel terlepas daripada hukuman penjara 1 tahun yang pada asalnya dijatuhkan kepadanya. Selepas hakim mendapati Louis turut sama memanipulasikan anak lakinya untuk melakukan kerja gila tersebut, Louis Mania dijatuhkan hukuman penjara namun tak sempat dipenjara selepas dipercayai mengalami sakit jantung akibat kehadiran orang ramai di rumahnya mencerca apa yang telah dilakukan. Ada juga pihak berpendapat bahawa Louis ni membunuh diri dengan makan ubat-ubatan.
Bagi Blanche pula yang telah kehilangan kekasih dan 26 tahun dari kehidupannya, dia sukar untuk kembali hidup normal. Psikologinya telah terganggu teruk dan usianya yang sudah lanjut menyukarkan dia untuk memulakan hidup baru sebagai wanita dewasa. Lagipun mesti Blanche ni sukar untuk meneruskan kehidupan di rumah di mana dia dikurung dan kini diwarisi oleh Marcel. Jadi Blanche ni telah dihantar ke satu-satunya lokasi yang dapat membantu dirinya. Blanche ditempatkan di sebuah hospital mental dengan harapan dapat bantu kesihatan mentalnya menjadi lebih baik. Blanche ketika itu disahkan menghadapi masalah gemar memakan najis sendiri akibat rutin hariannya sebelum tu. Suka menayangkan kemaluannya kepada orang lain akibat kesan dibiarkan tidak berpakaian selama bertahun-tahun serta kerap mengalami halusinasi. Di situlah Blanche, gadis bangsawan cantik yang cintanya terhalang menghabiskan sisa-sisa hidupnya selama 12 tahun sebelum meninggal dunia pada 13 Oktober 1913 ketika berusia 64 tahun. So, apa pendapat korang dengan cerita aku hari ni? Bagi aku, restu ibu dengan ayah tu memang penting. Tapi kalau andai kata si ibu ni tak restu, boleh je nasihat anak tu dengan cara yang baik tanpa melakukan perkara-perkara yang menyakitkan macam tu. Bagi aku, kisah ni betul-betul bagi pengajaran untuk ibu-ibu dekat luar sana. So, itu je video aku untuk hari ni. Thanks for watching and see you guys on my next video. Bye!